Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Baik, suara saya jelas ya? Terima kasih pada Kak Azizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Hajar Ahmad, Puan Atikah, Kak Atikah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan tuan-tuan dan puan yang bersama dengan saya pada pagi ini, dan kita berada di dalam siri ya, kuliah subuh secara online live ya, Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Mudah-mudahan semua sihat walafiat, insya-Allah. Barakallahu fikum kepada semua yang sama-sama ya share dan like. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkati. Dan jangan lupa ya, boleh sama-sama kita infak ataupun kita sedekah subuh kita terus ke Surau An-Nur ya, untuk program aktiviti kuliah online ataupun untuk sebarang aktiviti lah ya yang dilakukan oleh pihak surau. Boleh terus ke akaun Bank Islam 05012001005338. Okey ya. Okey, dan hantar kalau nak hantar terpulanglah ya. Okey. Kalau tak boleh kita bagi RM1, kita bagi RM5. Kalau kita tak boleh bagi 5, kita bagi 10. Ya, biar makin lama makin banyak. InsyaAllah tidak pernah miskin orang yang bersedekah. Bahkan itulah cara yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita untuk menyuburkan rezeki kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sadaqallahul azim. Ya, Allah menghapuskan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Jadi sedekah ini adalah satu jalan untuk ya menyuburkan rezeki kita. Dan rezeki jangan kita pandang hanya pada tambah duit, ini tidak ya. Rezeki termasuk dari sudut kesihatan. Allah bagi kita sihat. Dengan sedekah tadi Allah kurniakan kita anak yang soleh-solehah. Dengan keberkatan sedekah kita itu Allah bantu kita untuk selesaikan masalah ya. Dan macam-macam lah ya, manfaat sedekah yang tak terkira banyaknya. Kerana itu adalah yang disebut oleh Allah Ta'ala, bukan kita cakap ya. Allah Ta'ala yang bagi tahu begitu, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita nak bincang satu topik, iaitu berkenaan dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, berkomunikasi dengan Allah ni luar biasa. Sebenarnya pagi ni pun kita dah berkomunikasi dengan Allah, betul kan? Betul. Pagi ni kita telah pun berkomunikasi dengan Allah. Setuju ke tuan-tuan dan puan? Setiap hari, awal-awal pagi lagi kita dah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal lagi kita sedar ataupun tidak sedar sahaja. Siapa pagi ni dah bercakap dengan Allah Ta'ala? Betul ke? Setuju ke? Pagi-pagi kita dah bercakap dengan Allah Ta'ala. Kita telah bersembang, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul ke tuan-tuan dan puan? Ya. Baik, insya-Allah sebenarnya memang betul. Pagi-pagi kita dah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allahumma salli ala Muhammad. Baik, macam mana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini bukan kita kata apa rekaan semata-mata ya. Ya betul ya, Kak Atikah setuju sangat-sangat. Bangun awal pagi kita dah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, cara kita berkomunikasi dengan Allah iaitu dalam solat kita, ya. Dalam solat kita. That's why saya kata pagi-pagi kita dah bercakap dengan Allah, iaitu dalam solat subuh kita. Solat subuh tadi kita dah bercakap dengan Allah. Tinggal lagi kita perasan ataupun tak perasan saja. Ya. Tinggal lagi perasan ataupun tak perasan. Ya. Mana buktinya? Mana buktinya? Buktinya ada dalam hadis qudsi. Riwayat Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ya. Maknanya hadis ni hadis yang kalau menurut Imam At-Tirmizi, hadis yang kita nak baca ni hadis hasan ya. Jadi hadis hasan ni hadis yang baik. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi hadis ini juga dalam riwayat Imam Muslim. Kalau kata riwayat Imam Muslim, hadis sahih ya. Okey. Ala kulli hal, hadis ini hadis yang boleh kita guna dan kita ambil dia sebagai hujah kita. Ya. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Salasan ghairu tamam." Faqila li Abi Hurairah, "Inna nakunu wara al-imam." Faqala, "Iqra' biha fi nafsik, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Wa fi riwayat li Ibn Majah wa Abi Dawud wa Tirmizi ziyadatun fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Wa fi riwayat li Ibn Majah ziyadatun wa li 'abdi ma sa'al. Okey, baik. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat dengan tidak membaca Ummul Quran. Ummul Quran nama lain bagi Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ni menurut ulama mempunyai lebih kurang 20 nama ya. Kita biasa sebut Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu banyak namanya. Lebih kurang 20 ya kata ulama. Antaranya dalam hadis ni menyebutkan Ummul Quran. Maknanya bolehlah kita kata ya, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Ataupun boleh kita sebut surah Al-Fatihah dengan nama dia apa? Ya, surah As-Salah. Surah As-Salah. Boleh juga. Ya. Lagi nama lain bagi surah Al-Fatihah, surah Al-Wafi. Surah Al-Wafi. Ya. Lagi apa lagi? Banyak ya nama surah Al-Fatihah. Okey. Nama lain bagi surah Al-Fatihah, surah Asy-Syafi. Surah yang pengubat ya. Penawar bagi penyakit. Okey ya. Sebab kenapa? Kenapa dikatakan surah Al-Fatihah, surah Asy-Syafi? Kerana surah Al-Fatihah ini pernah diamalkan oleh sahabat Nabi untuk merawat penyakit. Ya. Zaman sahabat Nabi, ada sahabat yang merawat penyakit dengan membacakan surah Al-Fatihah, lalu penyakit itu sembuh. Dengan surah Al-Fatihah. Maknanya hebat surah Al-Fatihah ini, kita pun boleh buat. Ya, kita pun boleh buat. Kita baca surah Al-Fatihah, ya, tiup ke air, bagi ke anak kita minum. Boleh juga. Mak ayah buat sendiri. Boleh ya. Ataupun nak minta ustaz lain buat ke, tak ada masalah lah. Tapi mak ayah sendiri boleh buat. Baca surah Al-Fatihah dihembuskan. Ataupun anak kita demam, ya,
Anak kita demam, kita baca surah Al-Fatihah dan kita hembuskan di kepalanya dan sebagainya. Boleh juga. Jadi kita merawat dengan Al-Quran tidak menjadi masalah. Yang kita masalah tu pergi jumpa Tok Bomoh dan sebagainya. Jadi kita boleh baca Al-Fatihah. Tapi kalau tak jadi, tak sembuh pun Ustaz. Bukan salah Al-Fatihah tu ya. Sebab sahabat buat jadi. Bukan salah Al-Fatihah tu. Tetapi kerana diri kita yang banyak dosa. Mungkin kita ni orang banyak dosa. Ya. Kita baca Al-Fatihah pun mungkin banyak kesilapan menyebabkan Al-Fatihah tadi tu dia tak berapa nak mujarab sangat. Bukan salah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah tu memang boleh menyembuhkan penyakit. Tapi kerana kita sendiri yang banyak dosa ini. Baik ya. Jadi Nabi kata siapa yang mengerjakan solat dengan tidak membaca Ummul Quran, yakni suratul Fatihah di dalamnya, maka solat itu kurang. Ini banyak dalam hadis yang lain ya. Man lam yaqra bi Fatihatil Kitab ya fahuwa aqta, dalam hadis yang lain. Siapa yang tak membaca surah Fatihah, man lam yaqra bi Fatihatil Kitab ya, maka siapa yang tak baca surah Al-Fatihah, Allahumma salli ala Muhammad, maka solat itu tak sah. Ya, solatnya itu terputus, solatnya tidak sah. Okey. Baginda menyebutkannya sebanyak 3 kali. Maksudnya tidak sempurna. Ya. Siapa yang solatnya tak baca Ummul Quran, maka solat itu kurang. Maksudnya tidak sempurna. 3 kali Nabi ulang. Lalu seseorang berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Lalu Abu Hurairah berkata, ya, bacalah ia dalam dirimu kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini dia, Allah Ta'ala berfirman, aku membahagikan solat. Ya, sebab tu kita kata nama lain bagi surah Al-Fatihah ialah surah solat. Surah As-Salah ataupun surah solat. Kenapa? Diambil daripada hadis ni. Allah Ta'ala kata, aku telah membahagikan solat. Ya, solat tu apa? Solat tu iaitu surah Al-Fatihah. Ya. Aku telah membahagikan solat, yakni surah Al-Fatihah itu antara aku dengan hamba-Ku sebanyak 2 bahagian. Dalam riwayat yang lain ya, ada sedikit penambahan katanya, maka sebahagiannya adalah bagi aku dan sebahagian yang lain adalah bagi hamba-Ku. Dan bagi hamba-Ku apa yang dia pohon, apa yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yakni bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala pun menjawab. Allah Ta'ala pun menjawab, hamba aku telah memuji aku. Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain ada penambahan, bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala menjawab, dan bagi hamba-Ku apa yang dia pohon. Masya Allah. That's why saya kata bila kita baca, bila kita solat, sebenarnya kita sedang berkomunikasi. Kita communicate dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana keadaannya bila kita solat Allahu Akbar? Ya, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah reply. Allah jawab balik dengan kata Allah, Hamidani abdi. Hamba aku ini memuji aku. Nampak tak? Hebat tu tuan-tuan. Allah jawab, hamba aku memuji aku. Tapi kita tak dengar lah, kita tak nampak lah benda ini. Ya. That's why siapa yang ini perkara ni membantu untuk kita khusyuk dalam solat. Selepas ni bila kita solat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So kita baik, kita faham. Allah jawab, Hamidani abdi, hamba-Ku sedang memuji aku. Ya. Itu baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok kata Nabi seterusnya. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, asna alayya abdi
Wa fi riwayatin li Ibni Majah ziyadatun wa li abdi ma sa'al. Dan apabila kita berkata Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Mengasihani lagi Maha Penyayang, maka Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala reply. Allah Ta'ala kata apa? Hamba aku memuji aku, asna alayya abdi. Hamba aku ni telah memuji aku. Dalam riwayat lain ada penambahan, dia kata Allah Ta'ala jawab bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala jawab, hamba aku memuji aku dan bagi hambaku apa yang diminta. Nampak tak? That's why sebenarnya solat ini adalah satu bentuk doa. Kalau kita mengaji fiqh, makna solat dari sudut bahasa apa? Makna solat dari sudut bahasa ialah as-salah. Minta maaf. Solat dari segi bahasa maksudnya apa? Ad-du'a. Solat dari segi bahasa membawa maksud doa. Sebab tu bila kita baca Al-Fatihah, Allah kata dan bagi hamba-Ku apa yang diminta. Sebab tu dalam solat ni adalah satu bentuk doa tau. Masya Allah. Kemudian seterusnya bila kita baca wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marrah fawwada ilayya abdi wa fi riwayatin li Ibni Majah ziyadah wa hadhihi al-ayah baini wa baina abdi nisfain. Dan bila kita membaca Maliki Yaumiddin, yakni Tuhan pemilik hari pembalasan, dan Allah Ta'ala reply, Allah Ta'ala jawab balik. Allah Ta'ala balas balik dengan bacaan kita tu, kata Allah apa? Hamba aku ini telah memuji aku. Ya. Dia juga berfirman, hamba aku menyerahkan urusannya kepada aku. Dalam riwayat Ibnu Majah terdapat penambahan, ayat ini terbahagi kepada dua bahagian antaraku dengan hamba-Ku. Apabila dia mengatakan, okey tadi ada beberapa riwayat dekat sini. Kita apa ala kulli hal tak ada masalah. Bila kita baca Maliki Yaumiddin, Allah Taala jawab, majjadani abdi. Hamba aku ini telah memuji aku. Kemudian Allah kata apa? Hamba aku menyerahkan urusannya kepada aku. Hamba aku telah menyerahkan urusannya pada aku. Allah jawab. That's why bila kita solat sebenarnya kita sedang menyerahkan urusan hidup kita. Tawakal kita pada Allah. Betul tak? So, siapa yang tak solat, siapa yang tidak mendirikan solat, dia rugi besar. Rugi besar. Satu, dosa besar. Dosa kat dia. Ya. Yang kedua, dia rugi, dia tak dapat berkomunikasi dengan Allah secara terus. That's why bila kita nak jumpa menteri contoh kan, boleh tak kita jumpa terus menteri? Melainkan menteri tu bapak kita lah. Boleh lah telefon bapak. Ya, nak jumpa bapak sekejap, nak sembang dengan bapak sekejap. Boleh lah sebab bapak menteri. Tak apalah, anak beranak boleh tahan lagi, senang nak komunik, senang nak berhubung bila ada masalah kan. Itu pun kadang bapak kata, bapak tengah sibuk ni, kau telefon lepas ni lah. Sebab apa bapak sibuk, menteri sibuk. Ataupun kalau tak ada hubungan, dia bukan saudara kita, bukan ayah kita, nak jumpa menteri, agak-agak senang tuan-tuan. Susah ya, susah. Kena buat appointment, kemudian apa? Kena buat appointment, lepas tu kadang-kadang bila dah sampai waktu appointment, bukan jumpa dengan dia, jumpa dengan timbalan menteri, ataupun jumpa dengan PA je kata. Menteri tak ada, ya jumpa dengan PA je. Apa benda hal masalah jumpa ni? Begitu susah, appointment dah dekat sebulan. Ya. Bila jumpa pula tak dapat jumpa direct. Banyak cerita dia. Itu baru jumpa dengan menteri lah. Tak usah kata menteri, jumpa doktor pun kadang-kadang appointment juga. Kan? Nak jumpa kaunselor, appointment juga. Tapi nak jumpa Allah Ta'ala, very simple. Very simple, very easy kan. Nak jumpa Allah lah. Tak payah susah-susah. Ambil wuduk, terus. Ya, terus on the spot. Allahu Akbar. Waktu itu kita sedang bercakap dengan Allah. Nampak tak? Allah welcoming kita every time tuan-tuan. Kan? Kau nak jumpa aku, ambil wuduk, angkat takbir, cakap dengan aku. Communicate dengan Allah. Baik. Sebab apa? Memang Allah jawab kan. Bila kita baca Maliki Yaumiddin, Allah kata, hamba aku memuji aku. Ya? Hamba aku ni telah menyerahkan urusannya kepada aku. Nampak tak? Hebat ya.
Kemudian yang seterusnya, فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِي زِيَادَةٌ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي. Baik. Bila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami sembah, kepada engkaulah kami mohon pertolongan, ya. Bila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawab Allah? Allah reply apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Allah Ta'ala pun menjawab, ayat ini adalah antara aku dengan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia mohon. Ya. Allah Ta'ala kata begitu, ya. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Allah jawab begitu. Ini antara aku dengan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang diminta. Makna katanya, orang lain tak boleh buat apa. Jangan hampa duk kacau lah. Tak ada siapa dapat menghalang. Ini antara aku dengan dia. Ini antara aku sebagai pencipta dan juga hamba-Ku. Ini tak ada orang lain tak boleh kacau. Dan bagi hamba-Ku apa yang diminta. Masya Allah, tuan-tuan ni. Allah kata begitu. So kenapa kita tak nak solat lagi? Allah Ta'ala dah kata macam tu. Ini antara aku dengan dia saja. Sebab tu dalam solat ni, ya, sebab tu dalam, kalau kita lihat, ya, Allahumma salli ala Muhammad, Iblis laknatullah alaih, setiap masa ada ruang, ada peluang, sentiasa nak merosakkan kita. Nabi Muhammad SAW sendiri pun nak diganggu, nak digodanya, apatah lagi kita. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat, dalam solat Iblis tetap menggoda, tapi dia susah nak goda kita. Sebab tu orang yang sentiasa istiqamah mendirikan solat dapat menjauhkan daripada tipu daya syaitan, InsyaAllah. Siapa yang jaga sungguh dan memperbaiki solat dia, lama kelamaan Iblis ni macam kita kata kita ni kebal lah, ya. Tetap boleh goda, tapi nak kata, ya, InsyaAllah Allah pelihara. Terutama waktu kita sujud, kan. Iblis kata, aku ini dalam surah dalam Al-Quran ada sebut, kan, aku akan mendatangi mereka. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Suraqallahul azim. Dalam surah tak silap saya dalam surah Al-Anfal, ya. Ayat 7, tak silap saya, ke-17, tak apa, saya tak ingat ayat tu. Okey, surah berapa, ya. Tapi begini maksudnya, Allah kata Iblis kata, tau, dalam Quran cerita ni, Iblis kata, aku akan goda anak cucu Nabi Adam daripada depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Begitu, ya. Begitu ikrar Iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengizinkan. Ya. Tapi dalam setengah tafsir mengatakan, cuma Iblis tak dapat nak menggoda anak cucu Nabi Adam, sebab depan, belakang, kanan dan kiri dia goda kita, kan. Tengok tuan-tuan, setiap ruang, pergi depan pun digoda, belakang pun digoda, pergi kanan goda, ke kiri pun godanya, setiap ruang. Sebab tu setengah dalam tafsir ada menyebutkan, cuma ada dua tempat yang Iblis tak dapat nak goda. Yang pertama atas, dan yang kedua di bawah. Atas, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, iaitu bila mana kita berdoa pada Allah, ya Allah, ya Rahman. Jadi dalam solat sebenarnya kita sedang berdoa pada Allah. Maknanya berdoa ni atas lah. Bila kita solat Allahu Akbar, sebenarnya kita sedang menuju ke atas. Waktu ini Iblis susah nak goda kita. Satu lagi, bila mana kita di bawah. Satu lagi di bawah, Iblis tak goda. Di bawah adalah tempat kita sujud pada Allah. Sebab itu dalam sujud kita, jangan sia-siakan sujud kita tu. Sujud kita, ya, setiap kali sujud, terutama, ialah setiap kali kita sujud dengan Allah, mohon pada Allah perlindungan, ya Allah. Boleh dalam sujud kita boleh baca doa. Kalau dalam bahasa Melayu boleh juga, tapi mesti dengan dalam hatilah. Tak boleh tengah-tengah sujud tu, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah, batal solat. Sebab bahasa Melayu, ya. Bila boleh baca doa bahasa Arab boleh,
Doa dalam bahasa Arab boleh, ayat Quran boleh, ataupun boleh dalam bahasa Melayu. Boleh. Doa kita pada Allah itu waktu itu iblis susah nak goda kita. Sebab waktu tu kita sangat dekat. Dalam hadis menyebutkan waktu kita sujud pada Allah, waktu tu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu tu dekat dengan Allah dan tak ada siapa dapat menggoda. Tengok dalam surah Al-Fatihah. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata apa? Ini antara aku dengan hamba-Ku, orang lain tengah kacau. Dan apa yang hamba-Ku minta aku perkenankan. Sebab tu paling tidak at least tuan-tuan, bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Dalam hati astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, aku istighfar minta ampun ya Allah. Kan? Sebab apa? Waktu itu adalah doa yang Allah terima. Yalah kita tahu dalam kita kalau nak doa tuan-tuan, panjang lebar kan. Berjela-jela nak baca, takkan waktu nak baca ini Al-Fatihah kan. Takkan kita dengar baca tu dalam hati nak doa macam-macam. Sebab tu doa yang terbaik ialah minta ampun pada Allah. Astagfirullah. Dalam hati kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati, ya Allah ampunkan aku. At least begitu, cukuplah. Ya, sebab apa? Sebab bila Allah ampunkan kita, maka Allah akan bagi kita macam-macam. Bila Allah ampunkan kita, Allah mudahkan urusan hidup kita. Nampak? Perkara yang menjadi sukar hidup kita ni kerana kita banyak dosa. Bila Allah ampunkan dosa kita, mudah hidup kita. Sebab tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati, astaghfirullah. Itu ya. Dalam hatilah ya. Dalam hati. Jangan pula kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu perkara itu tidak diajarkan. Dalam hati saja. Boleh ya, insya-Allah. Kemudian bila mana kita baca apa? Allahumma salli ala Muhammad. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim hinggalah akhir surah Al-Fatihah, ayat 6 dan 7 Al-Fatihah, maka Allah Ta'ala pun jawab ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala menjawab, bahagian ini adalah untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia pohon. Sebab dah? So makna kata Al-Fatihah daripada awal hinggalah ke akhirnya, tuan-tuan dan puan, adalah satu bentuk doa kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok ya, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang kita bacakan pada pagi ini. Yang pertamanya, surah Al-Fatihah ini ada dua bahagian intisari. Yang pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bahagian kedua berkaitan dengan hamba-Nya. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Fatihah ni begini ya. Ada dua bahagian. Bahagian pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini bahagian pertama Al-Fatihah, yang ini khusus untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita puji Allah, kita sanjung Allah, khusus untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Bila kita masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keempat Al-Fatihah, maka di situ adalah tengah-tengah Al-Fatihah. Sebab tu kata ulama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan hati surah Al-Fatihah. Ya. Kerana dia pembahagi antara dua bahagian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, bahagian pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia menghubungkan antara bahagian pertama dan bahagian kedua. Ihdinas siratal mustaqim hingga akhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhiril ayah, itu bahagian kedua. Itu khusus untuk hamba. Bahagian pertama untuk Allah, kemudian ada tengah-tengahnya pembahagi menghubungkan antara bahagian Allah dengan bahagian hamba, kemudian pergi kepada bahagian kedua untuk hamba saja. Boleh jelaskan? Sebab tu hati Al-Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita perhalusi tuan-tuan,
pada kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya terkandung kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya, la ilaha illallah. Okey, boleh. So very cantik Al-Fatihah tu. Kalau kita perhatikan, setakat ni pernah tak kita jemu baca Al-Fatihah? Tak pernah jemu kan? Hebat. Tak pernah jemu. Kita nyanyi lah lagu apa? Lah ni viral lagu apa? Lagu apa? Tuan-tuan. Ya. Denyut-denyut. Denyut jantungku berdebar. Oh, orang suka lagu tu kan. Orang duk ngafal lagu tu. Bahasa Arab tak erti pun nak ngapel juga. Sebab apa? Sedap katanya. Okey lah. Berapa lama kita nak menyanyi lagu tu? Lama-lama jemu tu kan. Mana-mana lagu pun bila dengar selalu jemu. Mula-mula sedap lagu ni. Berapa lama boleh tahan? Ya? Lama-lama dia macam biasa dah tak sedap. Tapi Al-Fatihah daripada dulu, kini dan selamanya sampai bila-bila tak pernah tak sedap. Tak pernah jemu tak? Tak pernah jemu. Saya sendiri mengakui tak pernah jemu Al-Fatihah. Bila kita baca tak pernah jemu. Bahkan kita mendengar Al-Fatihah pun tak pernah jemu. Pernah tak kita solat belakang imam, Allahu Akbar, imam tu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, tak ada benda lain dia nak baca. Tak pernah. Bahkan saya yakin makmum akan tertunggu-tunggu bacaan imam, bacaan surah Al-Fatihah. Dia nak dengar. Dia nak dengar bacaan imam tu. Betul tak? Mana-mana kita pergi pun kita dengar. Bacaan nak dengar. Apa bacaan imam tu? Nak dengar imam tu baca Al-Fatihah je. Masya Allah. Tak? Itulah namanya mukjizat Al-Quran. Jiwa tenang bila membaca Al-Fatihah. Ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap kali solat, selepas solat berdoa mesti saya menangis. Okey ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu ya puan ya. Okey ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu puan. Tak apa, ambil guna peluang waktu kita solat, bila kita solat, dalam solat tu boleh berdoa. Doalah. Tapi begini tuan-tuan ya, beringat puan dan semua-semualah sekali ya. Sebenarnya bila kita berdoa, jangan kita terlalu memikirkan tentang mustajab doa tu. Bila kita berdoa, kita yakin dengan Allah. Allah dah aturkan yang terbaik untuk kita. Sebab kita tidak boleh ada sekelumit pun bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa jangan sangka buruk dengan Allah. Kenapa Tuhan? Kenapa ya? Terus positif sangka baik dengan Allah Taala. Ya, insya-Allah. Dan kita yakin Allah memang dengar doa kita. Allah dengar doa kita. Itu kenapa tak ada apa? Kenapa seperti Allah tidak bantu? Bukan Allah tak bantu. Belum cukup, belum sampai masanya. Dan kita yakin Allah tak pernah bagi yang tidak baik pada hamba dia. Sama ada kegembiraan, duka cita, miskin, kaya, senang, susah, sihat, sakit, semuanya tetap baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah tidak baik di sisi Allah. Ya. Sebab Allah tidak zalim pada hamba dia. Yang zalim tu kita sendirilah. Zalim pada diri sendiri. Sebab tu dalam kita berdoa, tak apa, teruskan doa. Lepas solat kita berdoa pada Allah. Yakin Allah akan bagi kita yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih Puan Siti Atika, Kak Atika, Rosmawati daripada Allah Akbar. Terima kasih, barakallahu fikum. Jadi insya-Allah kita pun dah berada di penghujungnya ya. Dan apa nama, bila pengajaran yang terakhir surah Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah mengandungi permohonan utama seorang hamba kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus ya. Bila kita apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila kita baca Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang memohon pada Allah hidayah ya. Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah pada Allah. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan, jom kita akhir sekali, jom kita sama-sama baca Al-Fatihah bersama-sama, boleh? Jom kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita baca pada pagi ini ya, dengan tulus ikhlas, dengan hati yang bersih, dengan benar-benar yakin pada Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Fatihah ini ya, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita semua pada hari ini. Dan kalau ada sebab ujian, kesusahan, Allah tunjukkan jalan keluar. Boleh ya, insya-Allah kita baca Al-Fatihah dan kita akan tutup majlis ini, insya-Allah. Jom kita baca Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan Allah dengan berkat Al-Fatihah itu Allah bantu kita semua insya-Allah. Terima kasih pada pihak surah An-Nur fasa 3A dan jangan lupa tuan-tuan dan puan boleh terus infak subuh sedekah subuh kita walaupun dah masuk dah lebih syuruk dah pun tak ada masalah ya. Boleh terus ke akaun Bank Islam surah An-Nur fasa Bandar fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan Bank Islam 0501201038 insya-Allah ya. Terima kasih semua insya-Allah yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha atas kekurangan kelemahan diri sendiri minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi al-hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, jadikan majlis kami pada pagi ini majlis yang diberkati, perpisahan kami selepas ini perpisahan yang sentiasa dalam pemeliharaanmu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, minta maaf ya. Saya tak dapat nak baca setiap komen dan saya yakin Allah Taala yang membalas jasa baik tuan-tuan dan puan dan akan diberikan ganjaran pahala dan dipermudahkan urusan insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi